Ha? Tapi yang dalam Pakat mana? Jadi, cetakan Ustaz bagi tu. Ha. Ustaz nak guna mic? Nah. Kemudian dapatkan ide ini dipetik ketika daerah-daerah kemudian ada beberapa kesalahan dari keterangan sepakat kalau hadis daripada Allah dibaca dengan seperti maklumat oleh umumnya seperti maklumat karena dari kita berkonsultasi dengan orang yang baik kepala ilmu wajah itu wa'aqam mawqim wa'qadar ilmu وقد على عبده رحمته فيرزق من يشاء بغير حساب ويهدي من يشاء الى الحق والصواب ويتوب على من تاب واناب نحمده
وذلك من شكر قال بعلم من شكر المنفعة Fatih. Bifadlih, memberi dengan kurnianya, wa qaddara bihikmatih, menentukan dengan kebijaksanaannya, wa qaddama ala adlihi rahmatah, dia dahulukan di atas rahmatnya, di atas keadilannya ialah rahmatnya. Ialah Tuhan kita, orang kata layanannya baina adlihi wa fadlih. Kadang-kadang dia layan dengan adil, kadang-kadang dia layan dengan kurnia, ya. Tetapi kurniaannya lebih menang, didahulukan. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki, dia rezekikan sesiapa yang dia kehendaki tanpa hitung. Wa yahdi man yasha'u ilal haqqi was-shawab. Diberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dengan benar dan betul. Sehingga akhirnya lah, ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin qabla an yakhluqa adama min at-tin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin al-mamduhi biwa innaka la ala khuluqin azim malja'al laji'in syafi'il mudhnibin babil wusuli ila rahmati rabbil alamin, ya. والرضا والرضوان على آل بيته المطهرين السيدة الزهراء والإمام علي وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وأزواجه أمهات المؤمنين وكل الآل semua anak beranak dia, keluarganya, والصحب الغر الميامين أهل التقى والورع والزهد في الدنيا والفقه في الدين أما بعد فإن طلب العلم من أعظم الأعمال وأجلها والعلم باب خير لا ينقطع عطاء الله منه في الحياة الدنيا وبعد الممات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها علم ينتفع به وإن أجل العلوم علم الكتاب والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وطريق طلب العلم طريق إلى الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ولما كان العلم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا إلى العلم بكتاب الله تعالى والوقوف على معانيه وحكمه وأحكامه لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم اهتم أهل العلم بهذا العلم الجليل اهتماما بالغا تتبعا وتدوينا وتفقها وتمحيصا ونقدا وتقويما وقد بذل أهل الحديث الكثير في سبيل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة لا يتطرق إليها تحريف أو تبديل وكان من أظهر وأشهر علماء الحديث في جمع الحديث عامة والصحيح منه خاصة هو الإمام البخاري وفي الاشتغال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل كبير فإن الطالب والمشتغل به يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وبالقلب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه تجلى القلوب وتصفو العقول وتنتعش الخواطر وتزكى المسامع وتسر النواظر وتتجلى بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباطن والظاهر. Macam mana nak terjemah belaka ke ni, ya?
setengah dekat amma ba'du, ya. Ada pun selepasnya. Saya terjemah lebih kurang je dulu, ya. Kita nak baca hadis, ya. Dia kata, maka menuntut ilmu itu amalan terbesar dan paling tinggi. Wal ilmu babu khairin, ilmu itu pintu kebaikan. La yanqati'u ata'allahu minhu, tidak terputus kurniaan Allah darinya. Fil hayatid dunya, dalam hidup dunia, wa ba'dal mamat, dan selepas mati, ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath wa minha ilmun yuntafa'u bihi, ya. Apabila mati manusia, terputus amalannya kecuali 3. Pertamanya ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kemudian dia menyebut, dan setinggi-tinggi ilmu ialah ilmu kitab dan sunnah, kerana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu jika ditafsirkan memahami agama ialah memahami kitab dan sunnah, ya. Wa tariqus, dan jalan menuntut ilmu ialah jalan ke syurga. Orang kata bertemu jalan ilmu, bertemu jalan syurga. Bertemu pintu ilmu, bertemu pintu syurga. Bertemu majlis ilmu, bertemu majlis syurga, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Hadis ni kebetulannya, ya, hadis riwayat Abu Darda, ya, dalam Sunan Abu Daud. Tengok nombor 3 bawah tu, ditulis, Masya Allah, akhrajahu Muslim an Abi Hurairah, ya. Ni antaranya lah, ya. Jadi hadis ni panjang, hadis tentang kelebihan menuntut ilmu, ya. Fadilatu talabil ilm ammatan, ya. Dan menuntut hadis, ya, secara lebih khususnya. Dia kata, oleh kerana ilmu tentang hadis Nabi SAW ini jalan kepada ilmu, kepada kitab Allah. Jadi kalau kita nak cari kitab Allah, kata jalannya ialah dengan hadis Nabi SAW. Wal wuqufi ala ma'ani, nak cari makna Quran. Hikamihi, rahsia-rahsia Quran. Wa ahkami, hukum-hukum Quran. Maka semuanya melalui sunnah Nabi SAW. Quran menyebut, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau ingatan ini, yakni Al-Quran, supaya engkaulah menerangkan apa yang diturunkan kepada mereka, ya. Jadi ini yang kedudukan sunnah daripada Quran, iaitulah bayan, ya. Sunnah ialah keterangan kepada Al-Quran, ya. Jadi oleh kerana itu dia kata, ihtamma ahlul ilmi bihadzal ilmi al-jalil ihtimaman baligha. Oleh kerana itulah ahli ilmu ambil cana kepada ilmu hadis, kecanaan sungguh-sungguh. Tatabbu'a, ya, menjejakinya. Wa tadwina, menulisnya. Wa tafaqquha, mendalaminya. Wa tamhisa, menyemaknya. Wa naqdan, mengkritiknya. Wa taqwima, meluruskannya. Wa qad bazala ahlul hadis al-kathir fi sabili hifzi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis pula terlalu banyak berusaha untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuratin, dengan satu bentuk la yatatarraku ilaiha tahrifun atau tabdil, yang tidak dimasuki oleh sebarang penyelewengan dan perubahan. Wa kana min azhari wa ashhari ulama'il hadis, tentu sekali yang paling menyalah, yang paling masyhur di kalangan ulama hadis, fi jam'i hadisi amah, himpun hadis secara umumnya, was sahihu minhu khasah, dan hadis sahih di antara sekalian hadis itu secara khususnya, wa al-Imamul Bukhari rahimahullah, tentu sekali ialah al-Imamul Bukhari, ya. Wa fil ishtighali bi hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlun kabir, ya. Kemudian menyibukkan diri ataupun sepenuh masa dengan hadis Nabi SAW ini lebih kelebihannya besar.
فإن الطالب والمشتغل به يكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang menuntut hadis, orang yang membaca hadis dengan banyaknya, maka banyaklah selawat dia kepada Nabi SAW. Bil lisani wa bil qalb, sama ada dengan lidah ataupun dengan hati. Wa qad qala Rasulullah SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, maka Allah berselawat kepadanya 10 selawat. Wa huttat anhu asyru khati'at, gugur daripadanya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, diangkat pula 10 darjat. Wa bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i kalimihi tujlal qulub. Maka dengan gabungan berselawat dan hadis-hadis yang lengkap sempurna, maka hati kita jadi cerah, jadi berkilat. Wa tasful uqul, akal kita bersih. Wa tanta'ishul khawatir, lintasan hati juga cergas. Wa tuzakkal masami', pendengaran kita pun bersih. Wa tusarun nawadhir, gembira segala pemandangan. Wa tatajalla barakatu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-batin wal zahir. Ternyata terjelas, terpancar keberkatan Rasulullah SAW kepada dalaman dan luaran. Jadi ini istimewa majlis baca hadis. Yaqulul Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian dibawa kepada kita abiyat ataupun bait-bait syair daripada kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi yang dibawa di atas tu sebahagian kecil daripada hadis-hadis yang terlalu banyak tentang kelebihan ilmu secara umumnya, kelebihan menuntut ilmu hadis secara khususnya. Dihimpun oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini luar biasa lah, Ini ulama dalam mazhab Maliki. Dia pernah syarah kitab Muwatta 2 kali syarah. Macam 2 tuan orang kata, Pertamanya Istizkar, itu pun 20 jilid lebih. Kemudian diulang lagi At-Tamhid, macam orang lain pula, 20 jilid pula. Dia ada satu kitab yang dikatakan paling lengkap, kata ensiklopedia lah, tentang ilmu, kelebihannya, iaitulah 2 jilid besar, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, direngkaskan oleh Ibnu Manzur, pengarang Lisanul Arab. Ringkasan kepada Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Okey, dia kata wa ansyadani Abul Qasim Ahmad bin Umar ibn Abdullah bin Usfur rahimahullah li nafsihi syi'rahu hadha fil ilm wa huwa ahsanu ma qila fi ma'nah. Okey, jadi muqaddimah ni orang kata semuanya rangsangan lah, supaya kita belajar. Apa kata Ibn Usfur? Dia kata ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Bersama ilmu maka laluilah ke mana sahaja yang dilalui oleh ilmu, Apa yang ilmu lalu kita lalu belaka, Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Kerana mencari ilmu inilah maka carilah semua orang yang ada kefahaman. Cari orang faham. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama. Jadi pada ilmulah kejernihan hati daripada, ataupun kecerahan hati, tergelapnya hati daripada buta, Wa aunun 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatmu. Bantuan kepada agama yang mana urusan agama ini satu kewajipan. Fa inni ra'aitul jahla yuzri bi ahlihi. Aku melihat kejahilan mendatang malapetaka kepada ahlinya, kepada orang jahil. Wazul ilmi fil aqwami yarfa'uhu ilmu. Sebaliknya orang ada ilmu di kalangan kumpulan manusia, dia diangkat kerana ilmunya. Yu'addu kabirul qawmi wa huwa saghiruhum. Dia dianggap pembesar kaum walaupun dia muda. Wa yanfudhu minhu fihimul qawlu wal hukmu. Lepas lulus
pada mereka segala perkataan, segala keputusan. Jadi perkataan mereka, keputusan mereka, ya. Wa ayu raja'in fi mri'in syaba ra'suhu wa afna sinihi wa huwa musta'jamu fadmu, ya. Apalah yang nak diharap orang yang hanya ubang rambut, menghabiskan masa, menghabiskan umurnya, sedangkan dia musta'jim, ya. Maknanya terus keajaman, ya, tak erti, tak faham. Yaruhu wa yaghdu dahru sahiba batnihi, pergi mari habis masa bawa perut je. Tarakkaba fi ahdaniha al-lahmu wasyahmu, yang terbentuk pada kerangkanya hanyalah daging, hanyalah daging ataupun lemak, ya. Idza su'ilal miskinu an amri dinihi badat rukhadha'ul 'ayyi fi wajhi tasmu. Orang jahil, orang miskin, orang yang memerlukan tanya tentang agama, maka berkerut dahi dia, ya. Wa hal absarat 'aynaka akbaha manzaran min ashyaba la ilmun ladaihi wala hilmu, ya. Pernah kedua mata engkau melihat pemandangan yang paling buruk daripada orang tua, orang yang beruban, tapi tak ada ilmu dan tak ada perangai, ya. Tak perangai yang baik. Hiya saw'atu saw'a'u fahdhar syamatataha, ya. Syamataha, ya. Ini adalah orang panggil kemaluan, ya. Perkara yang memalukan. Saw'ah ni kemaluan sungguhlah. Fahdhar sama syamatah, maka eloklah, maka jauhilah, berhati-hatilah daripada keburukannya. Fa awwaluha khizyun wa akhiruha dhammu, dimulakan dengan kehinaan, ditutup dengan kecelaan. Fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum, maka bergaulah dengan perawi-perawi ilmu dan berkawanlah dengan orang-orang baik di kalangan mereka, terbaik di kalangan perawi. Fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghunmu, berkawan dengan mereka adalah hiasan, bergaul dengan mereka adalah keuntungan, ya. Wala ta'duwanna 'aynaka anhum fa innahum nujumun idza ma ghaba najmun bada najmu. Jangan mata engkau melangkau daripada melihat mereka, kerana mereka adalah bintang. Hilang satu bintang, muncul bintang yang lain, ya. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم, ya. Demi Allah, kalau tidak kerana ilmu, tidak akan terselah petunjuk dan tidak akan ternyata dari perkara yang ghaib itu bagi kita terlakar, ya. Benda-benda yang gelap, orang kata, akhirnya terselah, terlukis, ya, dengan ilmu semuanya, ya. Okeylah. Kemudian dia sebut inna fadla sahihil Bukhari ala sairi kutubil hadis ka fadli saridi ala sairi ta'am. Lebihnya Sahih Bukhari di atas kitab-kitab hadis yang lain seperti kelebihan sarid di atas makanan sekaliannya. Ialah dulu Nabi puji Aisyah, ya, lebih Aisyah berbanding sekalian perempuan seperti kelebihan sarid di atas sekalian makanan. Awak biasa makan ke sarid, ya? Pernah? Pernah sebenarnya. Awak tak tahu, ya. Apa dia sarid? Dia sarid ni, cuba buka YouTube. Macam-macam versi, ya. Paling sehonya Kurdistan. Sarid. Siapa ni? Kononnya dia saridnya. Mesir ada sarid, Mekah ada, Madinah ada, Riyadh ada, Syria ada. Syria pun macam-macam versi sarid ni. Kita pun ada, orang Melayu kita, ya. Kita tak beri nama sarid. Sarid ni ialah mana-mana makanan yang pertamanya ada roti, ya. Ada gandum, kemudian ada kuah, kemudian ada kambing. Jadilah orang tu. Roti payang kita jadi tu, ya. Ada pernah itu Syekh Yaman mari, saya ajak makan roti payang kambing. Oh, dia kata sedap saridmu, sedap dekat kampung aku, dia kata. Sedap kita lagi, faham tu? Awak bangga dengan dia, ya. Awak kita sedap lagi, ya. Ataupun mana-manalah awak buat sup ke, faham tu? Orang Melayu kita ni buat sup kuah bahan roti, ya.
Awak tahu dia cara makan dia sebenarnya awak kena kecil-kecil buang je dalam tu kuah tu, faham tu? Oh, cuba sedap dia nasi awak lagi ya. Sarit dia panggil. Tak tahulah zaman dulu lagu mana ya. Nabi dulu ya, ada dah sarit ya. Jadi lebih Sahih Bukhari berbanding dengan makanan lain seperti lebihnya sarit di atas makanan-makanan lain. Faham tu? Dia sedap sekali maksudnya. Betul ke ya? Betul ke? Awak ni baru nak baca Sahih Bukhari ya. Selama ni awak baca kitab apa ya? Dia kata kitab ni sedap sekali ya. Tak tahu sedap ke tak, awak tengoklah ya. Walihadza kana ihtimamu ahli ilmi azima. Dia kata perhatian kepada ahli ilmu tentangnya agung ya. Ialah kitab yang paling banyak dibaca sebenarnya. Tak tahulah dibaca betul ataupun tidaklah ya. Sepatutnya gitulah ya. Dia sebenarnya kenapa kita baca Sahih Bukhari ya? Banyaklah alasannya ya. Tapi yang pasti yang baca Sahih Bukhari orang panggil ahli sunnah. Kerana Syiah tak akan baca. Khawarij tak baca. Segala mazhab-mazhab orang kata firaq, kumpulan-kumpulan pecahan, yang paling dia baca Quran. Quran memang dia baca, faham tu? Tapi bila hadis saja dia tak akan baca Sahih Bukhari. Macam mana nak baca Sahih Bukhari? Dalam tu ada Umar, dalam tu ada Abu Bakar, faham tu? Lepas tu, jadi yang tak baca Bukharinya ialah Syiah, Khawarij, kemudian awak lah tak baca, faham tu? Awak tak baca juga, faham tu? Faham tu? Dia bukti ahli sunnah, orang kata baca Sahih Bukhari, kalau nak tahu, faham tu? Beza antara ahli sunnah dengan firqah, dengan kumpulan-kumpulan pecahan, faham tu? Ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi ini orang panggil kitab sunnah ya. Sunnah dari segi hadis dan sunnah dari segi akidah. Dari segi akidah ialah tariqah sahihah fil i'tiqad ya. Kemudian yanhaluna min bahri riwayatihi ya. Oleh kerana itu ulama kita, dia peliknya mazhab awak Syafi'i ini, semua mazhab lain terpaksa tumpah mazhab kita ya. Sahih Bukhari bukan milik mazhab siapa-siapa ya. Tapi dia nak baca Sahih Bukhari kena baca Fathul Bari. Fathul Bari ialah Syafi'i, faham tu? Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan Syafi'i, ialah ni kepala Syafi'i, faham tu? Sahih Muslim, nak baca Sahih Muslim mesti baca Nawawi ya. Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim ibn Al-Hajjaj. Syarah Imam Nawawi itu di antara kitab yang paling dia sayang. Dia tulis sampai akhir hayat, orang kata. Dia hidup daripada muda. Daripada muda dia hidup dengan Sahih Muslim sampai meninggal dunia, faham tu? Antara kitab yang paling dia sayang ialah Syarah Sahih Muslim ya. Dan dia sebenarnya berangan, dia pernah Syarah Sahih Bukhari tapi tak sempat habis, Imam Nawawi. Nak ceritanya semua mazhab lain dia nak baca Sahih Bukhari, nak baca Sahih Muslim, terpaksa tunduk kepada mazhab Syafi'i ya, kepahaman mazhab Syafi'i dulu, kemudian barulah mereka menjawabnya macam mazhab Hanafi. Tapi sekarang ni yang baca Sahih Bukhari paling banyak bukan awak, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi baca banyak sekali di India ya. Pokok dia Bukhari orang kata bertukar, hak mana lebih cepat baca, hak mana orang kata lebih mereka hafal, Bukhari ke Fatihah. Kuatnya mereka hafal Sahih Bukhari, faham tu? Tapi dia Hanafi ya. Susah sekali, tenak dia baca dia baca, dia kena baca Fathul Bari kita, kemudian dia patut jawab balik ya. Terpaksa baca Mushkilul Athar karangan Imam Tahawi. Dia berbekal dulu, dia dinding diri dulu. Dia mulakan daurah hadis dia dengan Mushkilul Athar karangan Imam Tahawi. Mushkilul Athar tu kerja dia jawab kekeliruan yang disangka bahawa mazhab mereka menyanggahi lafaz-lafaz hadis dalam Bukhari ya, ataupun menjawab Fathul Bari lah sebenarnya ya. Dan Nawawi juga jadi dia dah ada jawapan sebelum dia baca daurah hadis daripada Bukhari, daripada Sunan Sittah tu, dia dah jawab dah awal lagi dia jawab ya, dalam Mushkilul Athar. Sebab tu ulama-ulama Dioban ni Mushkilul Athar tu macam Fatihah dia ngapa ya. Dia ringkaskan, dia syarahkan
Itu permulaan dauratul hadis. Sebabnya banyak zahir-zahir hadis ni tidak memenangkan mereka, ya. Tapi mereka dah ada jawapan daripada awal lagi, ya. Kita, mazhab kita sebenarnya terang benderang, faham tu? Kepala-kepala yang berkhidmat kepada sanad dan matan ini kebanyakannya mazhab Syafi'i. Awak nak cari apa? Apa nama sanad? Sanad Sunan Sittah itu berakhir dengan Taqribut Tahzib Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ataupun regu dia Al-Kashif. Al-Kashif Zahabi Syafi'i juga. Dua madrasah. Sebelum Taqribut Tahzib ialah Tahzibut Tahzib Ibn Hajar juga. Kemudian sebelum tu Tahzibul Kamal Al-Mizzi, Syafi'i juga, faham tu? Sebelum tu Al-Kamal tu Maqdisi Hambali, ya. Itu dalam sanad lah, sanad Bukhari Muslim, sanad Sunan Sittah. Kemudian matan pun mazhab kita Syafi'i, imam-imam mazhab kita Syafi'i yang memberi sumbangan terbesar, faham tu? Tiba-tiba kita kata kalau baca Sahih Bukhari, kita takut tukar mazhab, faham tu? Orang lain terpaksa baca syarah-syarah mazhab Syafi'i, mereka pun tak tukar mazhab pun, faham tu? Okeylah. Kemudian wa amila alaihi ulama majhudatin katsirah. Memang Sahih Bukhari ni sumbangan banyak. Ikhtisaran, ada yang merengkaskan. Ni kita baca ringkasan, ya. Wa syarhan, syarah, wa tasnifan. Dan juga mengarang, ya. Wa kana min hadhihi al-a'mal al-jalilah kitabu jam'in nihayah fi bad'il khairi wal ghayah, ya. Inilah kitab kita ni. Lil Hafiz Ibnu Abi Jamrah. Thumma qama bi syarhihi. Dia sendiri syarah. Nama dia Bahjatun Nufus bi ma'rifati ma 'alaiha wa ma laha, ya. Ini dalam lebih kurang 5 jilid, ya. Wa ra'aituhu mutawwala. Okey, ringkas, comedah. Kemudian dia syarah jadi panjang balik, ya. Jadi kita rasa panjang. Wa qad syaraha al-mukhtasar aidan al-allamah Abdul Majid Asy-Syarnubi rahimahullahu taala, wa kana syarhuhu lil mukhtasar mukhtasaran. Kemudian kita tengok antara sumbangan kepada mukhtasar Sahih Bukhari Ibnu Jamarah ini karangan al-Imam Asy-Syarnubi, ni ulama Azhar, ya. Tapi syarah dia tu ringkas sungguh. Jadi kena tambah lagi. Illa annana ara anna arda ahadithil mukhtasar mujarradatan an ay syarhin aw ta'liq la yuhaqqiqul faedah al-muntazarah wal majwa'. Cuma dia kata kalau kita pamer hadis saja, hadis dalam mukhtasar Ibn Abi Jamarah, tanpa sebarang syarah, tanpa sebarang ulasan, maka ini tidak mencapai sebarang faedah ataupun mencapai faedah yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap. Fasta'antu billahi ta'ala wa tawakkaltu alaihi fi wad'i namuzajin wasatin bainal amalainil jalilain. Jadi ada yang syarah panjang pula jadinya, ada yang pendek sangat macam Syarnubi, maka kita ambil jalan tengah. Jadi kitab kita ni ataupun cetakan ialah sebenarnya, ya, cetakan kita ni asalnya Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Ibnu Abi Jamarah. Kemudian dibawa syarah Syarnubi, mungkin semua sekali, ya, ataupun dipilih-pilih. Kemudian ditambah pula dengan apa yang direngkaskan ataupun apa yang dirumuskan daripada Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Jadi sekurang-kurangnya orang kata kita dah bertemu dengan matan Bukhari, kita ambil lah bau-bau Bukhari. Kemudian kita juga dah ambil sedikit bau-bau Fathul Bari, ya. Jadi kalau minat barulah boleh teruskan lah. Itu mutawalat, ya, barang-barang panjang belakang tu. Jadi dia kata summan taqaitu fawaida min syarhi Syarnubi. Jadi cetakan kita ni faedah-faedah daripada syarah Syarnubi. Wa azharu ma fihi ma'anil mufradati lughatan. Yang paling dikutipnya ialah makna mufradat, ya. Wa dhabtan lil mushkil, letak baris, ya, bagi yang keliru barisnya, minal alfaz, lafaz-lafaz yang keliru. Wastakhlastu min syarhil Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Kemudian dia
rumuskan daripada Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar, ya, dia bawa rumusan. Kita tahulah Fathul Bari ni panjang, ya. Atau Fathul Bari ni di antara kitab ajaib dunia, ya. Orang mencari mawarid, sumber-sumber Ibnu Hajar, satu muka surat tu, kadang-kadang puluhan sumber, faham tu? Dan yang peliknya, sebahagian sumber tu sesat, faham tu? Sumber sesat, tapi dipulihkan oleh Ibn Hajar. Yelah, sesat ni merata-rata, faham tu? Pelik. Orang kata Mawarid Ibn Hajar ni luar biasa, pembacaan dia terlalu luas, faham tu? Kalau nak dicari rujukan dia kutip kat mana tu, terlalu banyak, orang kata, tidak terkira. Ini Fathul Bari di antara keajaiban dunia, orang kata, ya. واستخلصت من شرح الحافظ بن حجر في فتح الباري التنبيهات الهامة على تلك الأحاديث. Apa yang dia buat, apa nama, peringatan-peringatan penting, ya. Wal fawaid al badi'ah allati tu'addu bihaqqin ghanimatan la yasihhu at-tafritu fiha. Setiap satu tu ghanimah, orang panggil, ya. Memang betul baca Fathul Bari ni perang, orang panggil, ya. Boleh faham ghanimah, faham tu? Ajaib, ya. Dia ni cerdik luar biasa, orang panggil, ya. Jadi kena ambil juga, dia kata, daripada Fathul Bari macam-macam mana. La yasihhu at-tafritu fiha, ya. Tidak harus kita abaikan. Thumma asbattu ma yumkinu tahsiluhu bi taufiqillahi. Kemudian ada juga apa yang datang dengan taufik. Dia memang betul. Saya pun pelik sebab apa kadang-kadang kita tak nak baca Quran, tafsir, kita tak nak baca hadis. Dia ni majalut taufik, kalau awak tahu, ya. Dia Quran hadis ni barang berkat. Orang kata barang sentiasa bertambah. Macam Fatihah awak tu. Sebab apa awak kena baca setiap rakaat? Sebab apa awak kena baca setiap semayang? Sunat ke, wajib ke, atas semayang jenazah pun baca, kan? Dia setiap kali bacaan taufik, orang panggil, ya. Membuka cerita baru, ya. Fatihah rakaat pertama lain, Fatihah rakaat kedua lain, faham tu? Fatihah pagi lain, Fatihah subuh lain, Fatihah zuhur lain, faham tu? Banyak. Sebab itulah ini orang kata Quran, hadis ini barang tidak bertajuk. Awak letaklah tajuk apa pun, dia akan terkeluar daripada tajuk, faham tu? Dah banyak apa ni, futuhat, orang panggil, ya. Terbuka kepada awak banyak perkara. Setiap kali awak baca, awak akan bertemu benda baru, ya. Sebab itulah barang ni orang kata bertulis dan yang orang kata tersurat dan tersirat, faham tu? Ni tuan kita pun mengakui. Dia kata aku asalnya hanyalah nak nakalkan daripada penulis-penulis lama, ya. Tapi bila kita baca mesti tercetus cetusan baru, ya. Tak pernah sabar pula tak nak tulislah, faham tu? Jadi ada juga benda-benda yang dia tambah, dia kata, ya. Datang daripada cetusan, ya. Memang betul. Awak pun ni, pelik awak kayak gini. Saya sebenarnya saya nak 5 orang je mari ni, ya. Awak mari ramai-ramai. Sebab saya takut futuhat tu banyak sangat kayak gini, ya. Kan jadi kitab banyak tebal pula, awak tulis Bukhari lain pula, Fathul Bari lain, susah orang ramai lah, faham tu? Faham tu? Cerita betul ni, dia Quran hadis ni dia memang futuhat, faham tu? Dia lebih daripada buku. Ni kisah benar, ya. Awak baca kitab lain saya tak tahu, tapi baca Quran, baca hadis memang gitu, ya. Dia banyak taufiqat dia panggil, ya. Atas niat awak lah. Niat makin bersih, hati makin suci, dia makin cerah, orang panggil, ya. Sebabnya awak sedang berurusan, orang kata berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran, tafsir, orang panggil tawakhi muradillah min khitabillah, ya. Kita sedang mencari apa maksud Tuhan daripada perkataannya, faham tu? Ini pun hadis. Orang kata kita sedang mencari maksud Nabi, daripada percakapannya, ya, daripada hadisnya, ya. Jadi kita berurusan dengan besar-besar belaka ni. Ini berurusan dengan Allah, berurusan dengan Rasulullah SAW, faham tu? Ya, takkan sama awak berurusan dengan orang lain, ya. وَقَدْ كَانَتْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ سُبْحَانَهُ هذه الصورة المتواضعة لمختصر بن أبي جمرة.
Jadi inilah saja dia kata, harap pertolongan Tuhan, tiada kuasa, tiada daya kecuali Allah jua. Ini isti'anah dia panggil, ya. Maka inilah surah Mutawaddi'ah, dia sesuatu gambaran yang sederhana yang boleh dipersembahkan, ya. Fa'arju minallahi an yakuna zinatan wa jamalan li hadzal mukhtasarin nafi'i. Jadi semoga inilah yang kita rasa lukisan, kecantikan, perhiasan kepada khidmat kepada kitab mukhtasar ini. Asalnya kita nak baca mukhtasar je, ya, tapi ada orang kata kiri kanan dia, belakang depan dia, atas bawah dia, ya, berbentuk hawashi, ta'liqat, ya, fawaid. Boleh je, nak bawa matan saja, ya. Kalau bawa matan saja, awak akan jadi Imam Ibn Hajar lah, ya. Awak akan jadi Manawi, tu hebat lagi, tu. Ni baru kita baru-baru lagi, ya. Tumpang-tumpang sikit-sikit, ya. Okey, jadi kitab kita ni apa dia? Pertamanya Sahih Bukhari, ini asal, ya. Sepatutnya orang kata cerita pertama kita ialah tentang Imam Bukhari, ya. Yang kedua Mukhtasar Ibnu Jamrah. Ini cabangannya. Ini yang dijadikan matan utamalah. Kemudian ketiganya Fathul Bari. Kita ambil faedah-faedahnya. Kemudian Syarah Mukhtasar Allamah Syarnubi. Ini kita petik banyak dia kata. Kemudian Syarah Mukhtasar Sahih Bukhari Al-Ajhuri, ya. Al-Ajhuri, ya. Wa kana min luzumil amri at-tawafu ma'ar ramal bihadhihi al-arkanil azimah, ya. Jadi dia kata sepatutnya wa kana min luzumil amri, perkara yang sepatutnya berlaku ialah tawaf dengan ramal. Jadi kita ni orang kata seperti 3 pusingan pertama tawaf. Tahu, orang yang berlari anak, ya. Kena cergahlah sikit, ya. Awak macam mana ni? Nak dengar sambil duduk ke, sambil berlari ke, sambil berlari-berlari anak ke? Dia kata kena cergah sikit, ya. Memang betul. Ni ilmu tadi mukadimah dah dipanjang. Kalau saya nak cerita panjang, ya. Dia cerita pasal baca teks ini, nusus dia panggil, ya, nusus, nas Quran, nas hadis, ya. Ini kecerdikan orang panggil, ya, kecerdikan, ya. Orang lain tak tahu, tapi orang ni memang cerdik, ya. Inilah mengasah kecerdikan. Makin cerdik, kisah benar, ya. Makin segar dia panggil, ya. Kemudian tazkiratan bi'azamati hadhihi al-a'mal, supaya kita ingat kerja kita ni kerja besar, ya. Kerja kena peluh sikit, ya. Wa ahliha al-jahabizatil fikham. Jadi kita akan berurusan dengan gegasi-gegasi ni, ya. Nafa'ana Allahu wal muslimina bi ahli al-khairi wad din, amin, ya. Okeylah, kita baca juga pengenalan dia lah, ya, tulis kita bacalah, ya. Sahih Bukhari lil Imam al-Hafizi Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari al-mutawaffa bi Khartank sanata 256 min al-hijrah, ya. Jadi pengarang kita asalnya ialah Al-Hafiz. Tengok Al-Hafiz, apa makna Al-Hafiz, ya. Al-Imam Al-Zahabi kitab dia Tazkiratul Hufaz, ya. Kitab tentang tokoh-tokoh penjaga hadis. Tazkiratul Hufaz tu kalau awak baca, dia mula dengan Abu Bakar. Hafiz yang pertama Abu Bakar. Kerja-kerja Abu Bakar menjaga hadis. Awak ingat Abu Bakar tak jaga hadis ke? Abu Bakar orang pertama jaga hadis, ya. Kisah apa? Antaranya kisah dia panggil apa nama mirasul jaddah, ya. Miras warisan seorang nenek. Dia kata atat al-jaddatu tatlubu mirasaha. Faqala Abu Bakrin la najidu fi kitabillahi laki syai'a. Ada seorang nenek mari ke masjid minta dengan Abu Bakar bahagian pusakanya. Awak ingat nenek tak mau pusaka ke, ya? Nenek mari nak pusaka. Bahaya ni perempuan ni, ya.
Harta ya, tua-tua orang kata nak mampu dah. Cari harta lagi. Dia mari ke masjid Nabi, dia minta dari Abu Bakar, dia kata, cucu aku meninggal, mana dia bahagian pusaka aku? Abu Bakar kata, la najidu laki fi kitabillahi syai'a, ya? Aku dalam Quran aku tak jumpa. Wala a'rifu syai'an laki fi sunnati Rasulillah SAW. Tengok sunnah pun tak ada bahagian kau, ya. Fajama'a an-nas, lalu Abu Bakar himpun orang. Abu Bakar himpun orang, mudah je azan bang Zuhur, terhimpun semua orang, ya. Lalu Abu Bakar tanya, dia kata ni datang perempuan, nenek cucu dia meninggal, boleh ke? Dalam Quran aku tak jumpa, hadis aku tak tahu. Siapa ada sesuatu, lalu ada seorang bangun. Kata silap nama dia Muhammad bin Maslamah. Dia angkat tangan, dia kata, na'am, a'talahas sudus. Nabi beri kepadanya 1/6. Abu Bakar kata, apa nama, hal laka min syahidin, ada saksi ke? Jadi ni orang panggil awwalu tasabbutin, satu apa nama tasabbut dia panggil, ya, satu pengesahan, ya, minta pengesahan yang pertama dalam sejarah, ya. Sebenarnya tidak disyaratkan istisyhad, tidak disyaratkan bawa saksi, faham tu? Tapi kenapa Abu Bakar bawa saksi? Bawa saksi ni sampai sekarang dalam ilmu hadis tak ada pakai pun, ya. Tapi orang panggil sekurang-kurangnya nahaja manhaja at-tasabbut. Dia orang pertama yang mencipta metod ataupun pendekatan berhati-hati menerima hadis, ya. Dia minta saksi, lalu seorang bangun, dia kata aku saksi, lalu faqabilahu, diterima Abu Bakar. Imam Zahabi kata dalam Tazkiratul Hufaz, maka hafiz pertama yang menjaga hadis ialah Abu Bakar. Kemudian Umar, dibuat contoh-contoh banyak, baca setiap satu banyak cerita. Jadi hadis ni, ulama hadis ni bukan dimulakan oleh orang kemudian, bukan Ar-Ramah Hurmuzi, bukan Ibn Salah, bukan Khatib Baghdadi, bukan Al-Hakim, ya, dalam kitab dia apa, Al-Hakim Ma'rifat Ulumul Hadis. Itu kemudian dia kata kalau nak cari hafiz yang pertama, penjaga hadis, ialah khulafa mula-mulanya, faham tu? Ceritanya Al-Hafiz ni ialah gelaran ahli hadis. Sejak bila Hafiz ni jadi gelaran Quran, saya tak tahu, faham tu? Hafiz ialah gelaran ahli hadis, dan gelaran ni tinggi, terlalu tinggi orang kata, ya. Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail, Muhammad ibn Ismail, ya. Lepas Ismail apa dia? Kalau tak silap Muhammad ibn Ismail ibn Bardizbah, ya. Al-Ju'fi ni kabilah Arab. Al-Bukhari awak tahulah, Bukhara, negara. Dia meninggal di Khartang. Cuba baca kisah dia mati, sedih, ya. Dia ni dihalau sampai tak tahu nak mati kat mana, ya. Pelik dia ni, ya. Rumah tak ada, apa pun tak ada, kenderaan pun tak ada, ya. Tak ada segala harta, pelik dia, ya. Diuji sampai akhir umur, ditolak semua bumi, semua negeri buang dia. Pergi Baghdad, kena halau Baghdad, kena Naisabur, dia halau daripada Naisabur, faham tu? Akhirnya daqat alaihi al-ardu bima rahubat. Kata tanahnya sempit, tanah luas, sempit untuknya, ya. Balik ke Bukhara, dihalau lagi, ya. Amir Bukhara tak benar dia duduk di Bukhara, ya. Akhirnya dia tua dah, umur dia macam umur Nabi, yang kata 60 tahun lebih. Akhirnya dia terpaksa menumpang di rumah saudara maranya. Dia pun tak ada anak beranak dah, lama dia tinggal kampung dia. Dia pergi ke Khartang, perkampungan kecil, dan dia dengan buku-bukunya adalah dia. Imam Bukhari ni pelik sirah dia, awak kena baca, ya. Di antara sirah paling lengkap lepas sirah Nabi SAW ialah sirah Bukhari. Sebab apa? Sebab Bukhari ni hidup dia terbuka. Macam saya tertutup, saya keluar rumah bawa awak jumpa saya, faham tu? Bukhari, mana dia ada rumah, dia tak ada buat pinjaman rumah apa, faham tu? Dia duduk di masjid, teruk dia awak sewa juga rumah, faham tu? Dia duduk di masjid, dia hayatuhu baina masjidin wa ribat. Kalau tak jumpa dia di masjid, awak akan jumpa dia di kubu, tempat wakaf belaka, faham tu? Dia hidup dengan wakaf orang Islam, faham tu?
Saya agak dia makan Maggi je saya rasa, ya. Maggi tu pun masa masuk dalam ni je, ya. Masuk dalam apa nama, double D gitu je, faham tu. Guna tu macam awak duk masuk batu macam mana, faham tu. Oh, kesian dia hidup memang apa nama, huru-hara hidup dia, faham tu. Sebab tu Sahih Bukhari ni ada unsur-unsur huru-hara sebenarnya, ya. Awak kalau baca Sahih Bukhari, awak boleh agak huru-hara dia tu, ya. Kalau awak tak agak, awak tak tahu kehidupan dia, faham tu. Sebab tu orang kalau nak tenang, awak baca Sahih Muslim. Oh, Imam Muslim mewah. Yaktubu baina usuli, dia tulis hadis dengan rujukannya, buku penuh. Dia mewah. Mati pun mati kena makan. Mati kena makan, ya. Musim buah kurma, dia makan mati. Banyak sangat kurma dia makan. Tak sedar. Baca buku makan, baca buku makan, ya. Awak pun nampak jenis tu juga ni. Tak ada gaya Imam Muslim, nampak, ya. Makan, baca makan. Ataupun makan, baca sikit-sikit. Macam tu. Dia akhirnya mati. Suatu Sahih Muslim seni. Sahih Muslim cantik yang kata susunannya. Dulu orang kata takhasamu ladai ayyu zaini muqaddamu qul faqal Bukhari sihhatan wa faqa fi sina'ati Muslimu. Anak murid duk berbalah, mana yang lebih bagus, Bukhari ke Muslim? Katakan dua-dua bagus, dia kata. Dari segi kesahihan, mengenali perawi, mengenali yang kata penyakit-penyakit hadis, itu tidak syak Bukhari. Bukhari meninggalkan Muslim langit bumi, yang kata, ya. Maka kesahihan milik Bukhari. Tetapi sina'ah, kecantikan, susunan, itu Muslim, faham tu? Wa fafis sina'ati Muslimu, orang kata. Sebab tu hadis, kalau kata muttafaqun alaih, biasanya orang pilih lafaz Muslim, ya. Sebab lebih terkumpul, ajma' dia panggil, dia letak setempat dah lengkap, orang kata, tak berulang dah. Bukhari awak jumpa tempat ni lain, dia akan ulang 5-6 kali, faham tu. Dia pun tujuannya pun tasyattut, tujuan dia berselerak. Dia ada dua tujuan, dia panggil maqsad hadisi, maqsad fikhi. Imam Muslim satu je, maqsad hadisi, ya. Imam Muslim tajuk pun tak ada, awak tahu. Hari ni sebab tu mazhab lain bermasalah besar dengan Sahih Muslim. Tajuk tu tajuk Nawawi, faham tu. Jadi tajuk tu kalau fiqh, tajuk Syafi'i tu, faham tu. Oh, kesian dia baca Sahih Muslim semua mazhab kena baca, faham tu. Tapi tajuk dia tajuk mazhab Syafi'i, faham tu. Pening dia terpaksa berbalah, terpaksa takwil, terpaksa iskal, menjawab, faham tu. Awak baca dengan tenangnya, tapi awak tak baca pula lah, orang lain baca, faham tu. Okey, jadi panjang cerita dia lah Bukhari ni. Awak pernah baca dia kalau tak silap saya, siapa yang tulis, Imam Firyabi ke siapa, ya, yang menulis sirah dia. Orang ramai lah, moden ni pun ramai menulis, ya. Pelik sirah dia ni. Dia ni awak ingat ahli hadis ke? Dia sebelum ahli hadis dia Quran. Dalam Tabaqat Mufassirin nama dia atas sekali, ya. Tabaqat Mufassirin karangan Suyuti, karangan seorang lagi tu siapa, Tabaqat Mufassirin anak murid Suyuti tu. Ada mana nama Imam Bukhari. Dia ni Qurani, orang Quran, jelmaan Quran dia ni. Baca Quran tak. Dia baca Quran di semayang, di luar semayang. Jarang awak tengok dia tidak qiyam, tidak rokok, tidak sujud. Dia kebanyakannya hidupnya dalam semayang, faham tu. Dia baca Quran walaupun disengat. Ialah duduk di ribak, duduk di kubu perang, ya. Jadi dia baca Quran kena sengat, bertalu-talu disengat. Siapa anak murid dia kesian. Lepas beri salam, orang tanya, apa ni, kenapa tak berhenti, ya. Dia kata, kuntu fi ayatin la atrukuha. Aku duduk baca tadi satu ayat yang aku sayang nak tinggal, dia kata, ya. Saya nak tinggal, tak apalah kena sengat sikit, saya nak tinggal ayat, ya. Pelik dia ni, ya. Bukan hadis sajalah, dia semua benda qudwah, ya. Wa huwa awwalul kutubis sittati fil hadisi wa afdaluha 'ala al-madhhabil mukhtar. Bukhari ni pelik sekali, ya. Dia kitab sahih pertama dunia dan terbaik sampai ke sudah, ya. Ini di luar, orang panggil luar adat lah, ya. Luar peraturan. Dia sunnah ataupun peraturan alamnya. Orang yang pertama tidak terbaik,
Dia hanya orang panggil lahu fadlus sabqi. Dia hanya lebih dari segi dulu, seniority lebih, faham tu? Tapi dia tidak akan terbaik. Macam kereta. Adakah kereta pertama terbaik? Kereta pertama hari ni, dulu saya rasa basikal awak laju lagi, ya. Faham tu? Motor awak memang laju dah, faham tu? Maknanya dia betul lah, dia pencipta lah, Ford ke apa nama, pencipta kereta. Tapi Ford lain tu comel lah, faham tu? Yang awak tengok kereta dulu tu, awak tengok apa nama kereta bajak tu, comel lagi daripada kereta dia, faham tu? Dia orang kata lebih kerana lama je, tapi terbaik tidak akan, ya. Tapi Sahih Bukhari dia pertama dan sampai hari ni tidak ada yang menandinginya, ya. Bukhari dia bukan kisah pesena dah sekarang, ya. Sebab tu orang kritik Sahih Bukhari hari ni bukan mengkritik Bukhari, orang mengkritik umat, orang panggil, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini muttafaqun alaih, betul, muttafaqa alaihi syaikhan, dua orang yang bersepakat, tetapi sebenarnya ittifaqul ummati wara ittifaqihima, ya. Orang kata sepakat umat di belakang kesepakatan dua orang ni, ya. Dia tu orang panggil ummatun wahdahu, ya. Dia sendiri tu umat, orang panggil, ya. Awalul kutubi sittati fil hadisi wa afdaluha ala al-madhhabil mukhtar, ya. Jadi dalam yang 6 terbaik tu, dia nombor 1 sekali, ya. Yang peliknya 6 ni semua bukan Arab, ya. Awak rasa rendah diri awak bukan Arab, ya. Kutub setan ni semua bukan Arab. Bahkan mereka ni satu bangsa je, semuanya Parsi, faham tu? Awak pelekeh Bangla lah, awak kata apa nama pokok dia ni, India ke, faham tu? Ni pokok Parsi. Awak tahu sebab tu inilah awak duk cela Iran apa ni, faham tu? Ada hadis kelebihan Parsi, faham tu? Dalam hadis kata law kana ad-dinu bis-surayya la yanaluhum rijalun min ahli Faris. Awak masa Maulid baru ni, awak baca ke kisah Salman Al-Farisi, faham tu? Ini cerita pelik orang Parsi, ya. Satu-satunya orang Parsi di majlis Nabi SAW. Kena baca tu dalam Musnad Imam Ahmad, kisah panjang. Bagaimana itu kisah orang kata manusia terakhir sebelum kedatangan Nabi SAW. Semuanya ditemui oleh Salman penjejaknya. Orang panggil pewaris agama Nabi Isa yang terakhir, ya. Zaman kering, orang kata kering, tahu kering? Mana contohnya banjir besar, kemudian kemarau bertahun-tahun, maka adalah lopok-lopok sikit-sikit, kan. Sana sikit je air, ya. Itulah bekas banjir dulu, tinggal sikit tu je. Itu panggil fatrah, zaman terputus sebelum kebangkitan Nabi kita SAW. Semuanya ditemui oleh Salman datang daripada Asbahan, kemudian ke Dimash, kemudian ke Mausil, kemudian ke Nasibin, kemudian ke Amuriyah. Tengok, orang terakhir sebelum Nabi kita, satu-satunya atas muka bumi ni yang masih lagi beragama betul seorang je, Amuriyah ni hari ni Ankara, Turki, faham tu? Nasibin pun Turki. Kemudian bila guru dia di Amuriyah tu, dia kata diminta tanya, siapa engkau wasiatkan selepas engkau mati? Tak ada dah. Di muka bumi aku seorang je, dia kata, yang masih lagi beragama seperti aku ini. Cuma ialah ni kaedah Imam Syafi'i, kita ada satu kaedah, idza daqal amru tasa'. Ini kaedah lidah Imam Syafi'i, ya. Betul perkara ni, fiqh pun betul dan urusan kehidupan pun betul. Dia kata idza daqal amru tasa', sesuatu bila kesempitan dia terbuka luas, ya. Hari ni tak ada orang, tapi gembiralah. Dia kata Nabi akhir zaman telah muncul, ya. Kau pergi ke tanah Arab, sifatkan sekian-sekian, faham tu? Dan bila jumpa Nabi tu pula uji dia dengan 3 perkara, faham tu? Ini hadis Abdullah bin Abbas berguru dengan Salman, dalam Musnad Imam Ahmad. Ceritanya orang Parsi. Nabi kata law kana ad-dinu bis-surayya la yanaluhum rijalun min ahli Faris. Jika sekiranya agama ini duduk di bintang Suraya,
Awak tahu ke binatang Suraya mana? Saya pun tak tahu. Tapi kita boleh agak lah, Suraya ni dia kalau lagu tu apa, Ethiopia, ya. Ethiopia kita tahu, Himalaya pun kita tahu, faham tu. Suraya kan dia kena tambah satu lagi, faham tu. Ni kisah orang bercinta. Orang bercinta ni dia tengah malam, awak tahu. Awak nampak baik ni, tak pernah bercinta nampak ni, ya. Kena pergi pantai Tok Jembar mana, ada orang bercinta, faham tu. Dia masa ni tak bercinta ni awal lagi ni, pukul 10, awak ngantuk dah. Dia ni awal lagi, ya. Dia bercinta ni dia kena sampai pukul 2 pagi, faham tu. 2 pagi ni gelap betul. Gelap betul ni lah muncul Suraya. Dia jangan muncul, dia muncul lewat, faham tu. Masa itulah dia akan kata kalau dinda di Suraya pun kanda akan ke sana, faham tu. Himalaya koman, Ethiopia pun koman, Suraya tinggi sekali, faham tu. Dia kata, Nabi kata kalau agama ini ada di Suraya, la yanaluhum rijalun min ahli Faris, masih lagi akan dicapai oleh mereka yang kuat semangat di kalangan orang Parsi, faham tu. Awak tahu siapa orang Parsi? Awak ni Parsi sebenarnya. Ini bukan cerita dongeng apa, bukan keturunan apa. Dia dulu negeri ni dua je, Rom, Parsi. Rom sampai ke barat sana orang panggil Rom, faham tu. Parsi ni timur, faham tu. Awak pun apa nama, Mikot pun sama, Mikot apa nama Manazil ni orang panggil Najd, ya, sampai ke timur ni, ya. Parsi awak panggil. Awak ni buah pengaruh, kau buah pengaruh Rom. Nampak nak jadi Rom awak ni, tak nak Parsi, ya. Nah orang ni Parsi belaka, ya. Siapa? Bukhari tu, Bukhara tu Parsi, ya. Muslim, Naisaburi Parsi, faham tu. Tirmizi, ya, Parsi. Kemudian Abu Daud As-Sajistani Parsi, faham tu. Ibnu Majah Qazwini, ada laut Qazwin, laut hitam orang panggil, ya, di Afghanistan tu, di padang Afghanistan, Iran, ya, pun Parsi, faham tu. Bahasa dia asal bahasa Parsi, faham tu. Imam Ghazali Parsi, Imam Juwaini Parsi, faham tu. Mazhab Syafi'i awak seberitahulah, mazhab Syafi'i awak Iraqiyin, dengan satu lagi apa, madrasah Iraq, madrasah dia panggil apa, sebelah Parsi ni lah, ya. Khurasan, ya, Khurasaniyin, ya. Nah, ni hadis fiqh semua gitu. Pelik orang Parsi ni, ya, sampai sekarang rajin dia, ya. Dan kitab-kitab dalam bahasa Parsi pun banyak, ya. Okeylah. Dia kata qala al-Imam an-Nawawi fi syarh Muslim. Habis dah masa kita ni. Macam mana? Nak berhenti dah? Ittafaqal ulama ala anna asahal kutubi ba'dal Qur'anil Karim sahihan, Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim, wa talaqqathuma al-ummatu bil qabul, wa Kitabul Bukhari asahuhuma wa aktsaruhuma fawaid. Tengok apa makna Imam Nawawi tulis ni, ya, ringkas tapi sebenarnya 1001 makna di sebaliknya lah. Dia kata Sahih Bukhari, tengok dua sifat dia, asahuhuma, dia paling sahih, wa aktsaruhuma fawaid, dan lebih banyak faedah. Ni yang saya kata tadi, Bukhari dia ada dua sasaran, tidak seperti Muslim satu sasaran saja, dipanggil maksad, ya. Bukhari dia ada maksadan, satunya maksadun hadisi, bertujuan hadis, dan memang dia sampai ke kemuncak, orang kata, ya, dia di climax, ya, di puncak sekali, ya. Kemudian dia ada maksad fiqhi, dia ada bertujuan fiqhul hadis, dan dia juga di puncak, ya. Imam Bukhari lah sebenarnya contoh kepada pencapaian ilmu hadis, orang panggil riwayatan wa dirayah, ya. Sama ada dari segi riwayat ataupun memahami kandungan dia, ya. Memang betul. Ini tak ada orang seumpamanya, ya. Dia Amirul Mukminin fil hadis, ya. Bila munaza', ya. Kemudian tengok sebenarnya paling sahih dan paling banyak faedah, ya. Wa qad sahha anna musliman kana mimman yastafidu minhu. Memang betul, Imam Muslim sehingga dikatakan laulal Bukhari ma jaa muslimun wa ma rah. Kalau tidak kerana Bukhari, Muslim tidak ke mana, ya.
Tapi kenapa Imam Muslim karam Sahih Muslim? Ada dua nak cerita ke? Ini cerita 18 tahun ke atas apa ni. Awak kalau cukup umur boleh cerita, ya. Faham tu? Tak apalah banyak cerita lah. Saya cerita semula lah, ya. Ada banyak pandangan. Adakah dia karang selepas jumpa Bukhari, ataupun dia karang sebelum jumpa Bukhari, dia dah karang Sahih, ya. Sebab dia ada guru dia yang dianggap setara Bukhari. Akhirnya berbalah dengan Imam Bukhari. Namanya Muhammad Az-Zuhali. Dia ni imam hadis di Naisabur sekaliannya. Faham tu? Naisabur ni luas. Bukhara tu sebahagian, bandar kecil, ya. Jadi dia dah tapi bagus, berbalah ni bagus, ya. Dia sebab berbalah lah, maka Muslim tinggal guru dia. Akhirnya dia kata mengaruk dah cikgu aku ni, ya. Dia asalnya bila Bukhari masuk Naisabur, diisytiharkan kedatangan Bukhari, ya. Orang yang buat isytihar ialah Muhammad Az-Zuhali ni. Dia paling suka hati. Kerana imam sekalian hadis datang dan dia imam hadis di situ tempatan, ya. Tapi Bukhari mari daripada Baghdad. Zaman tu zaman Abbasiyah. Ada isu, tengok, kerajaan milik Mu'tazilah, ya. Kerajaan Mu'tazilah. Zaman Bukhari tulis Sahih ni, kerajaan Mu'tazilah. Faham tu? Jadi awak jangan terpengaruh dengan mana-mana kerajaan lah. Faham tu? Awak kata saya tak ada karang pasal kerajaan tak betul sekarang. Awak salahkan orang semua, ya. Salahkan kerajaan, salahkan cikgu, salahkan, ya, universiti, salahkan surau, masjid. Faham tu? Semua orang salah. Awak je tak salah, ya. Jadi dia ni cuaca sangat tidak baik. Cuacanya ialah dia panggil akidah khalqul Quran, Quran makhluk. Faham tu? Panjang cerita lah, ya. Tapi kisah ceritanya bila dia mari Naisabur ni, orang kata dia Mu'tazilah, ya. Orang kata dia ni mari ni kerajaan Putrajaya ni, Madani ke apa nama, ya. Dia mari tempat kita ni. Dia Naisabur ni pembangkang ni, warna hijau kuat ni, bendera bulan, ya. Awak ambil, awak online ni mati saya. Tapi ceritanya gitu, lebih kurang gitu kalau nak faham lah. Faham tu? Jadi orang kata dia ni orang Baghdad. Faham tu? Mari daripada kerajaan pusat ni. Faham tu? Sokong Mu'tazilah, beriktikad dengan khalqul Quran. Faham tu? Lalu soalan pun orang tanya soalan tu. Mula-mula sidak akhbar pun orang tanya soalan tu, dan orang tengok jawapan dia ni tidak memuaskan, ya. Orang Naisabur tak suka. Naisabur ni hebat, awak tahu. Dulu orang berdoa, Allahumma amitni ala millati ajaizi ahli Naisabur. Orang Naisabur ni zaman dulu, tengok ni orang panggil taqallubul ahwal. Kita berdoa wa tahawuli afiyatik, kita minta lindung daripada berubah, ya. Banyak sekarang negeri-negeri yang dulunya Naisabur ni, awak tahu, orang tua dia pun sejahil-jahil orang pun alim. Faham tu? Dulu Ar-Razi dia doa, ya Allah matikan aku di atas agama orang tua Naisabur. Kerana dia terkejut orang tua Naisabur pun pandai, dia kata, ya. Cerdik daripada dia, ya. Dan hormat pun dia kata sebab dia fitrah dia lebih mulia, dia kata, ya. Ceritanya macam tu lah, ya. Jadi Naisabur ni bersih. Faham tu? Sekarang ni cuba pergi Naisabur, apa dia? Bersih ke apa? Naisabur ni hari ni sembahyang pun tak erti, puasa pun tak erti. Faham tu? Tak erti, Quran pun tak erti. Masjid comel, masjid ukiran je lah comel. Faham tu? Tak sembahyang, tak apa, tak perempuan tak erti hijab apa. Faham tu? Geti Gusti je hebat sikit, ya. Jadi ceritanya itulah, ya. Kenapa kena baca sendirilah, ya, macam mana hubungan di antara Muslim dengan Bukhari ni, ya. Bila dia bertemu, kenapa dia bersatu, kemudian kenapa sebenarnya Sahih Muslim ni nampak sangat lawan Bukhari. Sahih Muslim tu kalau awak baca, kalau awak tak kenal Muslim, tak kenal Bukhari, awak nampak Muslim ni memang nak lawan Bukhari. Nama Bukhari sepatah haram pun tak sebut. Faham tu? Dan syarat hari ni, syarat sahih kita bukan syarat Bukhari. Syarat sahih kita ialah syarat Sahih Muslim. Yang awak kata tu, mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti min ghairi syudzuzin wala illatin. Ini syarat. Sebenarnya kalau secara tatbikinya kita akan guna Muslim. Faham tu?
Sebab syarat Bukhari awak tahu, syarat Bukhari ni syarat Jibril Mikail awak panggil ya. Malakul maut satu lagi, Raqib wa Atid ya. Manusia-manusia biasa ifrit pun kalah ya. Sebab ittisal dia tu, bersambung dia tu luar. Syarat ittisal dia tu syarat orang panggil syarat malaikat-malaikat je. Atid Raqib ni ya. Yang tahu kerja manusia siang malam je boleh tahu. Faham tu? Ketat syarat Bukhari, bukan syarat anak Adam orang panggil ya. Syarat hari ni ialah syarat manusia biasa. Syarat manusia biasa ialah syarat Muslim. Faham tu? Bagi dia sezaman. Awak ni, betul ke awak bertemu dengan saya? Ada hari tu saya melawat orang mati ya, kawan mati ya. Dia pernah duduk Kuza ni 4 tahun. Saya tak pernah jumpa dia ya. Saya pun tak kenal dia, dia pun tak kenal saya ya. Tapi pergi ziarah dia, dia kata, Allah Ustaz, saya belajar Unizah dulu. Tak nak mati dah baru jumpa. Faham tu? Dia setempat. Faham tu? Kalau Bukhari tak sah tu. Faham tu? Tak kira berjumpa. Walaupun sezaman. Walaupun setempat. Sebab walaupun dengar, bercakap pun tak, Imam Bukhari pun terima. Imam Bukhari dia syarat dia mesti sama. Mesti pernah dengar hadis betul. Dan hadis tu, itu syarat dia ya. Ittisal dia tu orang kata, ni syarat Raqib Atid je boleh buat. Faham tu? Muslim syarat dia lebih kurang. Orang kata syarat ialah syarat zanni. Orang kata syarat cukup la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Dalam kemampuan manusia dia bersambunglah. Faham tu? Dia tarikh lahir sama, tarikh mati sama, boleh masuk. Faham tu? Pernah duduk setempat, pernah masuk negeri tu, dia ke iltiqa, jumpa, boleh lah. Dia ke sah, bersambung sanak dia kata ya. Bukhari tak. Bukhari syarat dia kena sabit thubutus sama, dia panggil sabit bahawa memang dia dengar sungguh. Dia kena bukti sampai tahap tu barulah bersambung. Sebab itulah sepakat ulama Bukhari bila dia buat syarat tu memang orang kata awsaqut tisalan, hadis dia paling kukuh sekali. Faham tu? Bersambung sungguh-sungguh ya. Wa qad sahha anna musliman kana yastafidu mimman yastafidu minhu. Jadi memang Muslim ambil faedah daripada Bukhari. Wa ya'tarif bi annahu laysa lahu nadhir. Dia akui bahawa Imam Bukhari tak ada tandingan. Dialah yang kata da'ni uqabbilu rijlaik, biarkan aku cium dua kaki engkau, dia kata ya. Wa hadha at-tarjih wal mukhtar alladhi qalahu al-jumhur. Jadi memang sebab ada mazhab yang melebihkan Muslim, kalau awak tahu ya. Terutamanya Magharibah, orang belah-belah barat ya, bukan barat Eropah tu ya, barat Islam ni lah, Maghribul Arabi ya, sebelah Andalus. Mazhab Maliki banyak pendapat-pendapat dia seolah-olah memenangkan Muslim. Faham tu? Sebab tu syarah Muslim ni sebelum Imam Nawawi ialah Maliki. Qadhi Iyad, kawan-kawan dia tu ya. Dia panggil Mu'lim, Al-Mu'lim, Ikmalul Mu'lim, Fawaidul Mu'lim tu banyak Maliki. Faham tu? Dia syarah Sahih Muslim sebelum Imam Nawawi. Faham tu? Mereka ni melebihkan Muslim di atas Bukhari. Faham tu? Antaranya tadilah banyak kerana tak ada hadis sahih itu bagi mereka Muslim orang kata lebih kemanusiaan. Faham tu? Honung kemalaikatan sangat. Faham tu? Kejinan sangat, keifritan ya. Ni bani Adam orang panggil ya, sesuailah dengan kemampuan manusia ya. Jadi jumhur demikianlah ya, lebih Bukhari daripada Muslim. Walaupun ada juga yang melebihkan Muslim ke atas Bukhari. Wa wajhu tarjihi ala Muslim. Tengok ni Nawawi kata ya di muqaddimah syarah Sahih Muslim. Kenapa? Annal Bukhari yashtarata. Ni yang saya kata ni ya. An yakuna rawi qad thabata lahu liqa'u man rawa anhu walau marrah. Bukhari syarat dia mesti sabit liqa', dia panggil thubut liqa' ya. Mesti ada pertemuan ya. Semata muasarah tidak cukup, setempat tidak cukup ya. Dia mesti sabit bertemu pula, bertemu hadis, bukan bertemu kedai kopi. Faham tu? Temu salam saja, cium tangan saja tak jadi. Faham tu? Mesti dengar ya. Bahkan sebenarnya syarat Bukhari lebih jauh lagi ya. Dia memang syaratkan dengar hadis tu. Faham tu?
Thubutus sama' dia panggil. Wa hadha ajwad bila syak min haitsul ittisal. Waqtafa muslimun bi mutlaqil mu'asarah. Muslim dia hanya cukup sezaman. Sezaman ni nampak sangat longgar lah macam saya. Saya sezaman dengan Anwar Ibrahim, ya. Tapi saya rasa tak nak jumpa lagi dia. Saya pun sezaman. Saya kalau MC awak ni berapa kali MC dah, saya tak nak jumpa belakang. Faham tu? Dia tak jumpa saya tak jumpa dia, ya. Dia dengar ni, ya. Apa nama, kalau ni lah Mahathir pun, Mahathir saya tak nak jumpa, sezaman dengan saya, faham tu? Tapi awak pernah jumpa ke Mahathir? Awak kalau kena jumpa tu, ya, mu'asarah dia panggil, ya. Kita sezaman tapi tak nak jumpa, faham tu? Tapi Muslim cukup dah. Dia kata dia mengaku dia jumpa, jadilah, faham tu? Dia banyak sangka baik, faham tu? Wa ma rujhanuhu min haitsul, nak baca ke? Saya tak ada baca dah ni. Ni lebih apa ni, spesifik dah ni, ya. Nanti kita tengok baca lain lah, ya. Kita tengok dari segi beza antara Bukhari. Bagus dia nukil ni. Saya sebenarnya tak perasan pun dia ada nukil rupanya, ya. Nantilah kita tengok balik lah, ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.